3.1.4 Penghasilan sudukut dan catak alih bagi algoritma yang melibatkan gabungan pelbagai pilihan dan ulangan. Pada asasnya, semua algoritma mempunyai langkah-langkah dengan aliran yang berurutan, iaitu dalam bahasa Inggeris dipanggil sequential flow. Kebanyakan algoritma mengandungi struktur kawalan pelbagai pilihan dan struktur kawalan ulangan, kecuali untuk algoritma yang paling mudah. Langkah-langkah menghasilkan sudukut dan catak alir bagi sesuatu algoritma. Yang pertama, mengenal pasti masalah. Yang kedua, menentukan data yang perlu digunakan. Yang ketiga, menentukan proses atau tugas yang perlu dilaksanakan. Yang keempat, menentukan output yang diingini. Yang kelima, mereka bentuk algoritma. Yang keenam, menulis sudukut dan melukis catak alir bagi sesuatu algoritma. Kita lihat Untuk masalah kompleks, leraikan masalah ini kepada masalah-masalah yang lebih kecil. Dua contoh yang berikut menunjukkan penghasilan algoritma yang melibatkan struktur kawalan pelbagai pilihan dan struktur kawalan ulangan. Kita lihat contoh 3.1. Sediakan satu algoritma yang memaparkan harga minyak petrol dari 1 liter hingga 100 liter apabila diberikan harga seliter. Langkah 1, kenal pasti masalah. Memaparkan harga minyak petrol dari 1 hingga 100 liter apabila diberikan harga seliter. Langkah kedua, data input. Apa dia data input tu? Harga seliter minyak petrol. Ini data input. Langkah 3, proses dia, iaitu kirakan harga minyak petrol bagi 1 liter hingga 100 liter. Langkah yang keempat, iaitu output. Output dia apa? Paparkan harga minyak petrol bagi 1 hingga 100 liter. Langkah 5, mereka bentuk algoritma. Kita tengok 1, input harga seliter minyak petrol. 2, setkan kuantiti sama dengan 0 liter. Yang ketiga, tambah 1 kepada kuantiti. Yang keempat, kira harga minyak petrol sama dengan kuantiti harga darab harga seliter. Yang kelima, paparkan kuantiti minyak petrol dan harga. Sekali dua lah, berapa kuantiti minyak dan berapa harga. Kita paparkan. Yang keenam, ulang langkah 3 hingga langkah 5 sehingga kuantiti bersamaan 100 liter. Yang ketujuh, tamat. Aktiviti berfikir 3.7 dilakukan secara berkumpulan, iaitu menyediakan sudukut dan catak alir untuk mewakili algoritma. Yang pertama, sediakan catak alir dan sudukut yang sesuai mewakili algoritma dalam contoh 3.1 di atas tadi, dan gunakan struktur kawalan ulangan yang sesuai untuk mengulangi langkah 3 hingga langkah 5 yang baru kita belajar tadi. Yang kedua, bentangkan catak alir dan sudukut yang disediakan dalam kelas dengan menggunakan perisian persembahan. Contoh 3.2, raja di bawah menunjukkan satu pagar sesat, dalam bahasa Inggeris kita panggil miss.
bersamaan dengan satu robot kumbang kura-kura. Ni dia. Ni dia robot kumbang kura-kura dekat kotak A ni. Bina satu algoritma untuk membantu satu robot kumbang kura-kura tadi mencari jalan keluar ke petak K. Okey, ni dia petak K. Okey. So kita nak bawa kura-kura ni, kumbang kura-kura ni keluar dekat sini, masuk dekat sini, dekat A ni, okey, keluar dekat K. Pastikan algoritma anda boleh digunakan tanpa mengira di mana tempat permulaan. Misalnya di petak A atau petak B. So kita kena pastikan algoritma yang kita buat tu boleh digunakan di mana-mana, iaitu di dua tempat, iaitu dekat A pun kita boleh gunakan algoritma yang sama. Di petak B pun, kiranya kumbang kura-kura tu kita masukkan daripada petak B ni, dengan menggunakan algoritma yang sama tu, boleh bawa kumbang kura-kura tu keluar dekat K. Okey. Tulis satu algoritma yang boleh membantu robot kumbang kura-kura bergerak dari kedudukan A ke kedudukan K melalui petak-petak yang berwarna kuning. Jadi kita kena buatlah, kena tulis satu algoritma untuk bawa kumbang kura-kura ni daripada petak A ni melalui petak kuning ni, petak-petak kuning ni. Okey. Kita keluar dekat K ni. Keluar sini. Langkah 1, kena pasti masalah. Membantu robot kumbang kura-kura bergerak dari kedudukan A atau B, B yang kat atas tadi, ke kedudukan K melalui petak-petak kuning. Langkah 2, data input. Tugas ini tidak mempunyai data input. Yang ini tak ada data input untuk tugas yang ini, membawa kura-kura ni. Langkah 3, proses. Bergerak ke depan satu langkah setiap kali. Okey. Semak petak di depannya sebelum bergerak. Sekiranya ada halangan, iaitu petak berwarna putih ni halangannya. Halangan dia adalah petak berwarna putih ni. Robot perlu berpusing ke kiri atau ke kanan, kemudian bergerak ke depan dalam arah yang berharum. Ini contoh proses untuk langkah 3. Langkah 4, output. Tugas ini tidak menghasilkan data output. So dalam tugas membawa kumbang kura-kura ini keluar dari petak A ke petak B ke kepada K, dia tak ada data output. Langkah 5, mereka bentuk algoritma. So 1, jika sudah sampai di petak destinasi K, melangkau ke langkah 7. Okay. 2, jika depan boleh gerak, kekal menghadap depan, melangkau ke langkah 5. Ini langkah 5 lah. Tadi langkah 7 ni. 3, jika sebelah kanan boleh gerak, pusing ke kanan, melangkau ke langkah 5. Sini. Jika sebelah kiri gerak jalan, pusing ke kiri, melangkau ke langkah 5. So, 5 gerak satu petak ke depan. 6 ini ulang balik langkah 1 hingga langkah 5. So, dekat 6 ni ulang balik langkah 1 sampai ke langkah 5. Sehinggalah selesai, keluar di petak K dan nombor 7 adalah tamat. Okey, sekarang ini adalah langkah untuk menulis sudukut. Menulis sudukut. Kita tengok ni langkah 6. Langkah 6 ni menulis sudukut untuk mewakili algoritma. So di sini menulis sudukut, kita tengok mula. Selagi belum sampai di petak K, jika depan boleh gerak, kekal menghadap depan. Jika sebelah kanan boleh gerak, pusing ke kanan.
Jika tidak boleh pusing ke kanan, jika tidak ni, jika tak boleh pusing ke kanan, pusing ke kiri. Okey, sebab kita tengok ni, sebab arah depan dan kanan tidak boleh gerak. Maksudnya ke depan tak boleh gerak, ke kanan tak boleh gerak. So itu yang jika tidak, tak boleh gerak, pusing ke kiri. Tamat jika, kemudian gerak satu petak ke depan. Okey. Tamat selagi, barulah tamat. Maksudnya tamat selagi ni dia akan ulang balik. Dia akan ulang balik. Okey. Selagi belum sampai petak K, dia akan ulang kat sini. Okey. Sehinggalah dia keluar dekat petak K nanti, barulah tamat.